Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya kita tunggu-tunggu. Tak pernah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, menemplak Muhyiddin Yassin. Jarang sekali keluar di mulut dia. Tapi kali ini apabila sudah keluar dari mulut Anwar Ibrahim sendiri, maknanya itu adalah perkara yang amat penting. Tiada yang boleh menafikan yang keluar dari mulut Anwar Ibrahim tak pernah yang sembrono, tak pernah yang kelentong, tak pernah yang jual minyak kayu api ke apakah semua. Kalau dia berbahas di parlimen, jarang sekali ditanya lain, jawabnya lain. Tak pernah. Tapi Anwar Ibrahim apabila dia cakap, itu memang membakar, mengikis, menyikat, apalagi ya, membotakkan kepala orang yang kena. Kali ini Anwar Ibrahim sekolahkan Muhyiddin padu sekali. Anwar Ibrahim kata, Muhyiddin pakar lompat, tak layak cabar kosongkan kerusi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, tinggalkan komen kamu. Apa komen kamu tentang ulasan Anwar Ibrahim ini? Saya setuju. Adakah Anda setuju bahwa Muhyiddin pakar lompat, tak layak cabar kosongkan kerusi? Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disifatkannya pakar lompat tidak layak mencabar kerajaan perpaduan mengisytiharkan pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN milik Wakil Bersatu yang menyokong kerajaan. Perdana Menteri berkata keputusan sama ada pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 Dewan Undangan Negeri berkenan sepatutnya dibuat individu yang mewakili semua kerusi berkenan. Beliau berkata Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional PN tidak boleh membuat sebarang keputusan mengenainya, termasuklah mencabar kerajaan perpaduan yang mendapat sokongan wakil rakyat terbabit. Kepala parti lompat hendak cadang pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 DUN. Terpulang kepada ahli parlimen itu. Kenapa tanya saya, kata Anwar Ibrahim. Dia, yaitu Muhyiddin Yassin, yang pakar pergi lompat dan sim of things, itu dia patut jawab. Mengapa orang sudah hilang keyakinan kepada bersatu? Katanya ketika ditemui di sini hari ini. Beliau berkata demikian ditemui pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama Polis Diraja Malaysia PDRM dan masyarakat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD seberang Perai Tengah di sini hari ini. Hadir sama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razzaruddin Hussein. Terdahulu, Muhyiddin dalam kenyataannya mencabar kerajaan perpaduan mengisytiharkan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN kosong selepas Wakil Rakyat Bersatu menyokong kerajaan perpaduan. Ini berikutan ahli parlimen dan ADUN daripada Bersatu di kerusi terbabit beralih pendirian dengan menyatakan sokongan kepada pihak lawan. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menegaskan mandat harus dikembalikan kepada rakyat menerusi pilihan raya kecil PRK di semua kerusi berkenan. 6 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Datuk Zulkaperi Hanapi Tanjung Karang. Selain itu, Zahari Kecik dari ahli parlimen Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan. ADUN terbabit pula adalah Datuk Abdul Rashid Ash'ari Selat Kelang yang juga bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor yang mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari baru-baru ini. Saudara-saudara sekalian, itulah dia nasihat dan
Perkara padu yang disampaikan Anwar kepada Muhyiddin. Muhyiddin, pakar lompat, tak layak cabar, kosongkan kerusi, kata Anwar. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar untuk Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. 7 istihar sokong Perdana Menteri, Menteri Besar Selangor. Wow, ini hebat dan luar biasa. Siapakah 7 istihar sokong Perdana Menteri dan Menteri Besar Selangor ini? Dan apa yang terjadi dengan mereka? Baru-baru ini kecoh apabila satu orang ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor dengan terbuka menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor dan juga mengatakan bakal ada 4 lagi yang akan turut menyokong Menteri Besar Selangor. Ini menjadi banyak perkara yang terbongkar. Antaranya ialah kononnya kepimpinan Azmin Ali sebagai Ketua Perikatan Nasional di Selangor adalah tidak disukai oleh parti-parti ataupun oleh ahli Dewan Undangan Negeri yang lain. Oleh sebab itulah mereka kata mereka tak berpuas hati dengan kepimpinan Perikatan Nasional di Selangor. Namun demikian, hari ini 7 istihar sokong Perdana Menteri, Menteri Besar Selangor akhirnya tidak hadir konvensi Wakil Rakyat Perikatan Nasional 2024. Ada yang mengatakan bahawa ketidakhadiran mereka ini kononnya untuk memulaukan konvensi tersebut. Ada juga yang kata mereka tidak diundang atau tidak dijemput sama sekali kerana digelar sebagai pengkhianat. Tapi ada orang kata itulah karma yang selalunya akan berlaku. Sebelum ini ramai dalam kalangan barisan ataupun dalam barisan Perikatan Nasional itu ialah para pengkhianat yang meninggalkan Pakatan Harapan sewaktu berlakunya krisis politik di Malaysia yang paling teruk sekali, yang diketuai dan antara dalang utama ialah Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin. Tetapi seperti yang kita tahu, Zuraida kini dah hilang daripada radar politik dan kelihatan sudah tidak relevan lagi itu hukum yang kena pada beliau. Selain daripada telah pun dijatuhi hukuman saman 10 juta ringgit yang perlu dilunaskan. Namun kini Azmin Ali pula gilirannya terkena hukum karma, kata orang. Kerana apabila Azmin Ali menggelar orang yang mengalih sokongan kepada Menteri Besar Selangor sebagai pengkhianat, ada yang kata Azmin Ali sendirilah pengkhianat nombor 1 yang telah memulakan domino ataupun rentetan dan teladan yang kini menjadi peniruan. Saudara-saudara sekalian, 6 ahli parlimen daripada Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun parti itu yang memberi dukungan sama kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, akhirnya tidak menghadiri konvensyen Wakil-Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN 2024 yang berlangsung di sini hari ini. Perkara itu dimaklumkan oleh sumber yang rapat dengan pejabat Ketua Pembangkang. Ahli parlimen berkenan ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Zaid Abdul Fassal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, dan Dr. Zulkapri Hanapi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Adun terbabit pula adalah Datuk Abdul Rashid Ash'ari dari Selat Klang yang juga bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada ahli parlimen dan adun terbabit dijemput atau sebaliknya untuk menghadiri konvensyen berkenan. Saudara-saudara sekalian, namun demikian, beberapa minit yang lepas kita terima satu lagi laporan di media berita harian mengatakan
tiada keperluan untuk menjemput 7 wakil rakyat yang berpaling tadah, kata Ketua Penerangan Bersatu. Bersatu mengesahkan 7 wakil rakyatnya yang berpaling tadah tidak diberikan sebarang jemputan untuk menghadiri konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional di Ibu Kota hari ini. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris mengakui tiada keperluan pihaknya untuk menghantar jemputan kepada mereka yang mengkhianati parti. Kita sudah anggap wakil rakyat di 7 kerusi itu sudah mati. Kita nak tunggu tarik pilihan raya sahaja, kata mereka. Mereka tali barut dijemput buat apa? Katanya ketika ditemui media di konvensyen berkenaan. Pagi ini berlangsung konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional yang dihadiri ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Dewan Undangan Negeri serta ahli Dewan Negara daripada gabungan parti itu. Seramai 220 daripada 292 wakil rakyat PN hadir konvensyen itu. Selain 7 wakil rakyatnya yang berpaling tadah, tidak dijemput ke konvensyen itu, baki yang tidak hadir kerana mempunyai tugasan rasmi di luar negara, urusan keluarga dan faktor kesihatan. Antara pemimpin utama Perikatan Nasional yang hadir ke konvensyen tersebut adalah pengerusi PN, merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau. Sebelum ini, 6 ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan mereka memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keadaan politik dalam Parti Bersatu sekarang. Namun demikian, yang turut menjadi tanda tanya kepada kita ialah apabila kemana arah tuju Bersatu selepas ini. Adakah Bersatu akan masih kuat atau tidak? 7 orang ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen daripada Bersatu telah menjawab persoalan ini di berita harian apabila mereka kata, dijemput pun saya tak akan hadir, sekarang pun sudah dimusuhi, kata mereka. Dijemput pun saya tidak akan hadir, sekarang pun sudah dimusuhi, demikian penegasan ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman yang mengesahkan beliau tiada menerima undangan menghadiri konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional di sini hari ini. Terdahulu, berita harian memetik sumber rapat dengan pejabat Ketua Pembangkang melaporkan 6 ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menghadiri konvensyen berkenaan. Selain Suhaili, 5 lagi ahli parlimen daripada Bersatu juga turut tidak hadir. Di samping itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang yang juga bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor Datuk Abdul Rashid Ashari mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari baru-baru ini turut tidak hadir. Sementara itu, Dr. Zulkaperi bagaimanapun sebaliknya mengakui beliau akan hadir sekiranya dijemput ke konvensyen berkenaan. Maaf, saya tidak diundang langsung. Kalau ada, insya-Allah saya akan hadir sebagai ahli Bersatu yang kekal setia, kata beliau. Pada Sabtu minggu lalu, Perhimpunan Agung Khas Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan yang akan melucutkan serta merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Pindaan ke atas perkara 10 perlembagaan Bersatu itu diluluskan selepas mendapat sokongan 1,956 perwakilan. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.